Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid sekalian, apa khabar semua? Sihat? Dah makan belum? Okey, kali ni kita bersiaran lagi untuk sesi YouTube session ya, yang mana yang tak sempat dengan cikgu tadi untuk Google Meet. Jadi kita akan belajar sains dengan cikgu pada hari ini. 3 tajuk, okey, 3 tajuk, iaitu mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference dan juga meramal. Okey, dah sedia semua? Boleh belajar okey. Yang penting hari ni cikgu nak kamu ada pembaris, jangan lupa pembaris. Okey. Dan juga buku lah. Buku aktiviti. Okey, dan juga buku teks untuk kita rujuk sikit Okey, terima kasih. Kita mula sekarang Okey, hari ni cikgu beritahu tadi kita belajar mengukur dan menggunakan nombor yang pertama. Kemudian kita akan belajar membuat inference, meramal, dan satu lagi cikgu lupa nak beritahu tadi, kita akan belajar tentang berkomunikasi dalam sains. Okey, dalam sains kita kena tahu bagaimana untuk kita mengukur. Ini adalah satu kemahiran dalam sains, dan daripada ukuran itu bagaimana kita nak menggunakan nombor. Jadi untuk perkara ini kita kena menggunakan beberapa alat supaya memudahkan urusan kita. Dan tengok sini, alat itu mestilah berunit piawai. Apa maksud unit piawai? Unit piawai ni maksudnya standard, semua orang pakai. Kalau dekat rumah cikgu ada jam, tunjuk pukul 1, dekat rumah awak pun jam tu tunjuk pukul 1. Maksudnya masa yang kita guna tu sama je. Mana-mana di dunia pun dia berunit piawai, maksudnya standard. Semua orang guna. Macam tu, semua orang guna. Kalau kata kita pergi kedai, ayam kita kira dengan kilo, semua orang pun menggunakan unit kilogram. Kilogram. Lepas tu kita ada masa yang sama, kemudian ukuran panjang kan. Sebab itu ada pembaris kan. Pembaris. Sebab apa? Pembaris ni sama je mana-mana kita pergi pun. Pembaris ukuran dia sama, dia punya senggat dia ni kan. Setiap satu ni dia punya senggat dia sama. Kita panggil senggat ni senggat. Setiap satu ni adalah senggat. Okey. Kalau kita buka buku teks muka surat 6, ada satu kita kata peristiwa ataupun situasi di padang. Kita boleh nampak kalau kita tengok belakang ni macam hari sukan lah ni. Macam hari sukan. Dia tanya cikgu macam mana nak ukur siapa yang laju. Macam mana? Dia guna jam randik. Jam randik ni kita katakan adalah alat yang kita guna. Ni rupa dia. Kalau kamu di sekolah dengan cikgu, cikgu boleh tunjuk jam randik. Tapi kita kat rumah tengok gambar je lah kan. Okey. Cara guna jam randik ni pun ada cara dia. Dia tekan sekali, dia akan dapat mula. Lepas itu dia tekan sekali lagi, berhenti. So kita tahu. Okey, sebelum tu kita tengok dulu gambar ni ni Usain Bolt. Siapa kenal? Siapa tak kenal? Siapa kenal? Okey, Usain Bolt ni manusia yang paling pantas di dunia. Dia berlari banyak rekod yang dipecahkan. 100 meter, 200 meter, 400 meter, berganti-ganti dan sebagainya. Okey, jadi dalam perlumbaan di Olimpik ke mana-mana ke, kita kena gunakan alat pengukuran yang sesuai supaya kita tahu siapa yang paling laju, berapa masa dia ambil. Okey. Okey, tengok gambar yang kedua. Makcik ni sedang menimbang buah. Ada satu alat kat sini lah kita tengok. Oh, ada alat. Alat ni kamu pun tahu nama dia penimbang. Ni bukan jam Bila kita letakkan buah ke atas, okey, lepas itu jarum dia akan bergerak menunjukkan berapa berat dia. Dan berat itu adalah piawai. Sebut piawai tu kena sebut. Okey, ini ada satu orang di tengah ukur baju lah, dia nak tempah baju. Jadi ini tukang jahit, dia menggunakan satu alat yang kita nama pita pengukur. Di situ pun macam pembaris juga. So alat ni juga alat piawai. Jadi dia boleh ukur lah menggunakan pita pengukur. Jadi ini adalah kemahiran dia mengukur dan menggunakan nombor. Inilah juga kemahiran yang kamu semua kena ada. Baik, kita berkenalan dulu dengan peralatan ataupun bahan ataupun mesin yang kita gunakan untuk mengukur. Nak ukur apa? Yang pertama kita nak ukur berat. Berat kita guna penimbang. Ini selalu mak-mak kamu ke timbang berat badan. Jadi jarum tu bergerak. Dan dia akan menunjukkan
berapa berat badan kita dalam unit kilogram. Semua sebut kilogram. Biasanya dia tulis kg. Ini berat ataupun unit piawai bagi penimbang. Seterusnya, jam randik. Kamu belajar 2-3 alat dulu ya. Jam randik macam cikgu cakap tadi untuk orang lumba lari. Unit piawainya ialah saat. Semua sebut. Saat. Seterusnya, pembaris. Ni pembaris cikgu adalah kat rumah kan. Sama macam kamu. Okey, kita ada pembaris. Dekat setiap pembaris tu, dia ada ukuran dia. Senggat-senggat ni. Nombor-nombor ni. Nombor-nombor ni menunjukkan unit piawai dia iaitu sentimeter. Tak nampak kat situ Okey. Sentimeter ataupun cm. Baik. Sekarang cikgu nak tunjuk kamu macam mana kita nak ukur panjang dengan cara yang betul. Kalau kita ada objek, yang pertama, letak objek itu pada nombor kosong. Ni. Sebaris dengan nombor kosong, mula-mula dia. Jangan letak kat nombor 1. Salah letak kat nombor kosong. Jangan letak dekat hujung pembaris, tak. Bukan dekat hujung pembaris ni, tapi dekat nombor kosong kecil tu situ. Ada nombor kosong, tak nampak nombor kosong. Okey. Lepas itu kita tengok dekat mana objek itu berhenti, dan cara kamu nak tengok ialah dengan menegak macam ni. Pandangan meniskus lah kita kata ni. Tanda right hijau ni, mata mesti tegak, lurus. Okey, kita dapat ni 9 cm. Okey, itu cara mengukur yang betul Jangan tengok sengit. Kalau tengok dari tepi, lain bacaan dia. Macam tu. Seterusnya, ni contoh cikgu bagi gambar pensil ni. Okey, kita ada pensil. Tengok. Mula-mula kita letak hujung dia dekat nombor kosong. Mesti ikut yang macam tu. Lepas itu di hujung ni barulah kita buat bacaan dia. Hujung sekali pemadam ni ialah pada nombor 14. Okey. Okey, tadi kita dah belajar cara nak ukur guna pembaris. Seterusnya. Okey. Ini dalam buku aktiviti kamu. Buka buku aktiviti muka surat 4 dan 5. Situ ada beberapa latihan. Yang pertama yang ni. Cikgu nak kamu ambil pembaris yang kamu ada kat rumah tu. Okey, kita ukur yang pertama ni. Gunting. Gunting ni. Ambil pembaris. Letak antara garisan ni, hujung ni pembaris ni. Hujung gunting. Sampai dekat hujung pemegang dia ni. Dia macam ni. Nanti sekejap cikgu cari. Mana cikgu dah buat tadi. Cikgu ada ambil gambar dah. Cikgu dah buat kat rumah. Okey, lepas itu cikgu lepas tu kamu ukur semualah. Pemadam, pengasah pensil dan juga gambar pensil di sini. Ukur daripada hujung sehingga hujung, guna pembaris betul-betul. Kamu letak dekat buku tu. Okey, letak kat buku. Macam ni cikgu nak tunjuk. Ni. Ini gambar cikgu dah letak pembaris cikgu cikgu letak di hujung. Nampak? Bermula daripada kosong. Dekat sini. Cikgu letak dekat kosong hujung gambar gunting ni. Sehingga ke hujung pemegang di sini. Okey. Oleh kerana cikgu ambil gambar daripada atas. Sengit sikit tapi sebenarnya dekat hujung ni dia menunjukkan angka 10. Macam tu. Lepas itu kamu tengok gambar seterusnya. Cuba ukur. Ukur pemadam. Okey. Kamu ambil pembaris betul-betul cikgu letak kat buku tu. Ukur pemadam. Lepas tu okey, cikgu ni saja je cikgu buat macam ni. Betul ke kalau cikgu letakkan garisan dekat bukan nombor kosong ni? Ini cara yang salah Kamu kena betul-betul letak dekat mula-mula nombor kosong. Macam kita tengok macam ni cikgu letak segaris je dengan nombor kosong. Tapi bukan dekat hujung pembaris ni. Tahu? Faham Bukan hujung pembaris kita nak ukur. Kena mula dekat nombor kosong kat sini. Lepas itu kita tengok dia jatuh dekat mana. Okey, ni nombor 4 sebenarnya. Tak nampak situ sebab cikgu ambil gambar daripada atas. Mungkin lari sikit. Ni cara yang salah. Kamu kena letak betul-betul dekat nombor kosong. Okey, lepas tu kamu ukurlah pensil. Okey, kalau dah dapat jawapan, kamu tulis. Okey, cikgu dah ada jawapan dia sebenarnya. Kan? Saja je. Dekat buku tu, kamu tulis objek
apa dan berapa panjang dia. Okey. Kamu boleh pause video ni. Boleh berhentikan sekejap video dan cuba buat. Okey. Cikgu ada jawapan dia. Tulis dulu. Gunting. Tulis gunting ya. Gunting. Pensel. Pemadam. Pengasah pensil. Kamu tulis dulu nama objek dekat buku tu. Lepas itu kamu tulis sebelah tu. Berapa panjang yang kamu dapat bila guna pembaris. Okey. Lepas itu soalan dia. Apa alat yang digunakan? Dah nampak jawapan pula situ. Tapi tak apa. Okey. Okey. So, apa alat yang digunakan? Apa yang kamu guna? Sini. Apa yang kamu guna untuk mengukur? Nama dia pembaris. Okey. Sebab apa? Mengapa menggunakan alat tersebut? Sebab dia memberikan ukuran yang tepat. Okey. Baik. Itu ialah cara kita mengukur menggunakan pembaris. Yang mana unit piawai dia ialah sentimeter. Sebut sentimeter. Okey. Sekarang cikgu nak ajar kamu membuat inference. Semua sebut ni. Inference. Apa benda inference ni? Okey. Dia macam ni. Cikgu nak bagi mudah kamu faham. Inference ni. Kalau kita tengok benda. Dah berlaku benda tu. Dah jadi. Dan kita cuba teka. Kenapa dia jadi macam tu? Kalau boleh faham Inference maksudnya. Kita cuba menyatakan. Kalau kat sini dia tulis. Menyatakan kesimpulan awal. Mula-mula kita tengok apa yang kita fikir. Kenapa jadi macam ni? Okey, cikgu bagi contoh aktiviti. Kamu tengok pokok. Nampak pokok ni dia layu. Tak bermaya. Cuba teka. Kenapa boleh jadi macam ni? Okey, jadi kita teka apa? Kita bagi inference kita. Tak cukup air. Tidak mendapat cahaya matahari. Mungkin dia duduk dalam tempat yang gelap. Tidak cukup baja. Okey, itu inference Kita sebut sebagai inference. Benda yang kita tengok dan kita cuba teka. Kenapa jadi macam ni? Itu maksud inference. Okey, tengok gambar kedua. Ada gambar kereta yang kemik teruk kat belakang dia. Cermin kereta pun pecah kat belakang tu. Cuba teka, kenapa jadi macam ni? Apa inference kita? Apa kita nak inferencekan tentang kejadian ni? Jadi kita boleh cakap mungkin ada kejadian accident ataupun kemalangan. Lori langgar daripada belakang. Kalau kita tengok kemik tu teruk kan. Ataupun mungkin dia duduk di tepi bukit. Ada batu besar bergolek. Pom, kena kereta. Pecah habis cermin. Kemik kereta. Itu maksudnya kita buat inference. Kita cuba teka. Apa benda yang dah jadi ni, kita cuba teka. Itu inference. Semua sebut inference. Yang seterusnya, cikgu nak ajar kamu kemahiran meramal. Okey. Dia macam inference, tapi bukan. Macam mana tu? Tadi inference. Inference. Membuat inference. Yang kemahiran seterusnya ialah meramal. Okey. Kalau dalam kemahiran inference, kita benda dah jadi. Lepas tu kita teka kenapa jadi macam tu. Tapi kalau meramal, benda belum jadi, kita teka pula apa akan jadi. Jangkaan kita tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Yang akan ni maksudnya belum jadi lagi lah. Kalau inference dah jadi. Kan? Inference dah jadi. Kita tengok pokok dah layu. Kereta dah kemik. Itu inference. Kalau meramal, benda belum jadi. Okey, contoh macam ni. Cikgu ada 3 gambar. Pokok yang sama sebenarnya. Hari ketiga ada 2 helai daun. Okey, cikgu besarkan sikit. Hari ketiga ni ada 2 helai daun. Lepas tu hari ke-6 ada 3 helai daun. Hari ke-9 ada 4 helai daun. Sekarang cikgu nak ramal. Kamu ramalkan apa jadi pada hari ke-12. Macam mana? Agak-agak lah.
hari ke-12 ada berapa helai daun yang akan keluar. Kalau cikgu nak teka, mungkin hari ke-12 keluar 5 helai daun pula. Dah jadi ke belum? Belum jadi. Belum keluar daun dia. Hari ke-12 pun belum lagi. Tapi kita cuba ramalkan. Sebut ramal. Meramal ni maksudnya benda tak jadi lagi. Okey. Tengok gambar ni. Kereta kuning duduk depan sekali. Apa yang kita boleh ramal? Kita boleh ramalkan kereta kuning mungkin akan memenangi pertandingan F1 ni. Kereta lumba. Sebab apa? Sebab dia duduk depan. Tapi adakah ramalan cikgu tu betul atau tidak? Kita tak tahu sebab benda belum jadi. Cikgu ramal je. Mungkin kamu ramal kereta biru belakang ni akan menang. Sebab nampak daripada tadi dia laju. Dia boleh potong lagi. Ataupun kita boleh ramal kereta ni brake tiba-tiba semua berlanggar. Itu maksudnya ramal. Benda tak jadi lagi. Kita ramal. Okay, tengok gambar ni. Dekat belakang bangunan ni nampak awan yang gelap. Okey. Apa ramalan kita? Ni macam ramalan cuaca lah. Mungkin akan hujan. Hujan lebat. Sebab gelap betul dia punya awan. Tapi betul ke tidak ramalan kita tu? Kita tak cakap salah atau betul. Sebab kita ramal saja. Mungkin awan gelap je. Lepas tu angin tiup je. Hilang awan gelap. Dah tak ada. Tak jadi hujan. Kan? Itu adalah meramal. Okey? Okey. Meramal kan? Jadi kena ingat ya. Sebenarnya inference dengan meramal ni macam nak sama tapi tak. Kita ulang balik. Membuat inference, kita membuat kesimpulan terhadap benda yang dah berlaku. Yang kita tengok, oh macam ni jadinya. Jadi kita buat inference. Benda tu dah jadi, apa berlaku sebelum tu? Macam tadi kan cikgu bagi contoh. Tapi kalau meramal untuk benda yang belum jadi. Tapi kita dah tengok dah. Menggunakan pemerhatian kita. Tanda-tanda yang akan berlaku. Kan? Kejadian-kejadian. Cuaca. Contohnya kita boleh ramal apa yang akan terjadi. Itu kita panggil ramal. So ada dua. Inference. Membuat inference. Dan meramal. Okey. Selanjutnya. Kemahiran berkomunikasi. Okey, sebut berkomunikasi. Berkomunikasi ni apa? Berkomunikasi ni dalam sains ialah kemahiran untuk menerangkan tentang sesuatu perkara ataupun memberi gambaran ataupun memberikan maklumat. Tapi bukan sahaja melalui cara kita bercakap. Kalau komunikasi ni kita faham, kita bercakap dengan orang kan, itu komunikasi. Ataupun melalui televisyen, itu satu bentuk komunikasi. Tapi dalam sains, kita guna apa? Simbol, ataupun gambar, ataupun jadual, graf, rajah dan sebagainya. Model kan. Cikgu tunjuk contoh ya. Sekarang cikgu nak berkomunikasi kepada semua menggunakan jadual. Jadi dalam jadual ni apa maklumat yang kita dapat? Kita ada dapat maklumat yang pertama jenis buah kegemaran yang murid-murid suka dan berapa ramai yang suka kepada buah-buah itu. Jadi ni contoh cikgu dah buat penyiasatan. Cikgu tanya dalam satu kelas. Cikgu tanya siapa suka makan buah betik? Siapa kat rumah suka makan buah betik? Angkat tangan. Dalam kelas cikgu yang suka makan buah betik ada 8 orang. Ni maklumat yang cikgu dapat. Lepas tu siapa suka durian? Durian sekarang ni mahal dulu. Mahal lagi kan? Sebab belum musim lagi. Durian memang sedap. Cikgu pun suka makan durian. Siapa suka makan durian kat rumah sana? Kan? Dalam kelas cikgu ada 9 orang suka makan durian. Okey, buah pisang. Siapa suka makan pisang? Ada 7 orang cakap dia suka makan buah pisang. Buah tembikai. Ada 6 orang. Okey. Ini maksudnya cikgu sedang berkomunikasi dengan kamu. Cikgu beri maklumat melalui bentuk jadual. Ini jadual Kalau ada petak-petak macam ni, ada tajuk di atas dan ada maklumat di bawah, kita panggil jadual. Seterusnya, cikgu berkomunikasi dengan kamu menggunakan carta palang.
Okey, kenapa nama dia carta palang? Yang pertama ini carta, kalau gambar macam ni carta sebut carta. Dan dia menggunakan palang. Ni palang ni, satu palang, ni dua palang, tiga palang, empat palang. Sebenarnya carta ni pun cikgu ambil daripada jadual tadi. Cikgu jadikan dia untuk berkomunikasi dengan kamu. Cikgu tukar jadi carta palang. Buah-buah kegemaran tadi. Dan bilangan murid cikgu letak dekat paksi sebelah sini. Ni bilangan murid. 2, 4, 6, 8, 10. Tapi tengah-tengah ni ada nombor 1, 3, 5. Tak tulis lah sebab kita nak ringkaskan. Kemudian dekat bahagian bawah ni maklumat tentang buah-buah yang cikgu sebut tadi. Jadi kita boleh tengok macam mana cara nak membaca carta palang. Okey, cikgu highlight sikit. Okey, buah betik dulu. Ni buah betik tadi. Buah betik. Okey, dekat palang yang paling atas ni kita tengok dekat mana dia jatuh nombor dia. Okey, cikgu buat garisan sini. Okey, dia jatuh dekat nombor 8. Nampak tak? Sama ni. Jadi, cikgu boleh cakap bilangan murid yang suka buah betik ada 8 orang. Kalau tak nampak, kita guna pembaris. Ambil pembaris, kamu ukur dekat sini. Buah durian, berapa orang suka? Okey, cikgu pun ambil palang ni, cikgu ukur. Dia pergi dekat tengah-tengah antara 8 dengan 10 ni. Cikgu boleh cakap ini nombor 9 kat sini. So, kita kata untuk buah durian ada 9 orang yang suka makan. Buah pisang, berapa orang? Kita tengok. Kita cuba tarik. Okey, dekat tengah-tengah antara nombor 8 dan nombor 6 ni, nombor 7. So, ada 7 orang suka makan pisang. Macam mana buah tembikai? Tembikai ni jauh sikit kan. Ambil pembaris panjang, kita ukur, dia kena dekat nombor 6. Okey, carta palang ni cara cikgu berkomunikasi dengan kamu untuk menunjukkan bilangan murid yang suka makan buah tadilah. Okey, boleh faham ke ni? Maksud berkomunikasi. Antara lain cikgu boleh tunjuk gambar rajah kan. Contoh cikgu nak tunjuk apa yang ada dalam badan ni, cikgu tunjuk gambar rajah. Organ dalam badan manusia. Itu cara kita berkomunikasi dalam sains. Jadi kalau tak ada orang cakap pun, dia bagi kertas je. Bagi kertas, ada jadual, ada carta contohnya, kita boleh faham dah. Okey. Jadi nanti di rumah, cikgu nak kamu buat beberapa kerja rumah. Kita akan bincang pada sesi yang akan datang. Yang pertama, ni tengok ni. Buku aktiviti muka surat 4. Okey. Kamu tulis apa nama alat pengukur dan apa unit piawai dia. Buku aktiviti muka surat 5. Yang tadi kita dah buat kan? Dah ada jawapan dia. Buku aktiviti muka surat 6. Kamu tanda je right. Kita buat inference. Contoh yang pertama ni. Kereta ni berasap-asap. Rasanya kenapa? Bukan kita nak cakap keluar asap. Kenapa tu kita cakap sebab enjin kereta panas. Jadi kamu write sini. Ni cikgu bagi jawapan yang pertama. Nanti kita bincang. Okey, lepas itu kamu kena buat muka surat 7. Inference dan meramal. Okey, yang ni susah sikit. Kalau tak tahu nanti tunggu. Cikgu akan buat satu sesi perbincangan untuk kita cuba jawab soalan ni. Dan muka surat 8. Yang ni senang je. Kamu boleh ramal. Contoh, kalau baju basah kita letak kat kipas, apa akan jadi? Baju basah tu akan jadi kering. Cikgu bagi jawapan dah. Kan? Ni meramal. Jadi kalau air biar je, apa jadi? Kalau orang berenang ni, yang depan sekali, biasanya dia akan apa? Kupu-kupu kalau tutup lama-lama dia akan apa? Kita kena ramal. Dia tak jadi lagi, tapi kita kena ramal. Yang tadi inference. Okey, nampak jawapan sikit. Pandailah kamu kalau nak tengok jawapan, pause video cikgu ni, kamu boleh buat jawapan dia. Kan? Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja untuk pelajaran kita pada Okey, baik. Macam mana semua? Harap cikgu faham. Kalau tak faham boleh ulang video ni. Nanti kerja rumah tu tak perlu hantar lagi. Kita akan bincang pada minggu hadapan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jaga kita ya. Jangan keluar-keluar rumah apa semua kalau tak ada keperluan.
duduk di rumah saja belajar. Okey, bye bye. Assalamualaikum.